Okey, kita tengok 2.5 titik papasan. Apakah yang dimaksudkan dengan titik papasan? Okey, titik papasan adalah kadar fotosintesis adalah sama. Keyword here dekat sini adalah sama dengan kadar respirasi. Okey, macam kita tahu pokok juga adalah benda hidup. Kalau benda hidup maksudnya dia juga berrespirasi. Okey, begitu juga selain dia melakukan fotosintesis, dia juga berrespirasi. Kalau maksudnya titik pampasan ini adalah di mana keadaan kadar respirasi dan juga kadar fotosintesis adalah sama. Ini bermaksud dia punya pengeluaran oksigen dan penggunaan oksigen juga adalah sama. Begitu juga dengan pengeluaran karbon dioksida dan juga penggunaan karbon dioksida adalah sama. Okey, glukosa yang dihasilkan dalam fotosintesis digunakan semula dalam respirasi tumbuhan. Okey, ini adalah kloroplas dan juga mitokondrian. Kloroplas adalah terlibat dalam proses fotosintesis. Okey, dia akan mengeluarkan oksigen dan juga glukosa. Oksigen dan glukosa tadi akan digunakan oleh mitokondrian untuk proses respirasi sel. Okey, jadi mitokondrian akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga air untuk digunakan kembali oleh kloroplas sebagai dalam proses fotosintesis. So, dia repetition macam tu. Jadi apabila titik papasan tu berlaku, kadar dia sama. Jadi oksigen yang keluar semua guna, karbon dioksida yang keluar pun semua diguna kembali. Okey, ini maksudnya titik pampasan. Okay, kalau kamu lukis graf kan, graf dia kat sini. Dia kosong. Okey, kalau kat sini maksudnya karbon dioksida berkurang, kalau kat sini maksudnya karbon dioksida bertambah. Ini adalah nilai kosong, ini adalah nilai negatif, ini adalah nilai positif. Kalau kosong tu maksudnya bukannya tidak berlaku fotosintesis ataupun tidak berlaku kadar respirasi ya, berlaku tetapi pada keadaan tersebut rate dia adalah sama. Okey, apabila keamatan cahaya terus meningkat melepasi titik pampasan, okey, apabila keamatan cahaya terus meningkat melepasi titik pampasan, maka kadar fotosintesis akan menjadi lebih tinggi daripada kadar respirasi. Jadi gas karbon dioksida yang diserap daripada atmosfera melalui stoma dapat menampung keperluan untuk fotosintesis. Gas oksigen yang berlebihan dibebaskan ke atmosfera, barulah kamu boleh guna. Okey. So, pada masa ini kadar penghasilan glukosa juga melebihi kadar penggunaan glukosa, maka glukosa yang berlebihan tadi boleh disimpan dalam bentuk kanji oleh tumbuhan. Okey, sekiranya telah melepasi titik pampasan tersebut. Okey, apakah kesan terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan apabila kadar fotosintesis dan kadar respirasi sel yang kekal pada titik pampasan? Okey, cuba kamu fikir, kalau semuanya kekal pada titik pampasan, apa terjadi kepada tumbuhan tersebut? Siapa boleh respon? Ada orang ke tak ada? Siapa boleh respon? Cepat, cepat, cepat. 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 1, 2, 3. Siapa boleh respon? Cepat. Sebelum saya panggil je nama apa yang ada depan mata saya ni. Cepat. Siapa boleh respon? Okey, Syazwan. Boleh respon? Apa kesan terhadap pertumbuhan dalam tumbuhan? Ada orang nama Syazwan? Ada ibu. Okey, apa kesan dia? Nak orang tolong ke? Okey, siapa? Cikgu yang pilih. Saya pilih. Okey, Is dia. Jawab. Kesan terhadap pertumbuhan. Okey, apa kesan dia?
Ayam tapi dah ambil satu ayam boleh? Ha, boleh ke tak boleh? Saya tak faham. Okey, Aina. Aina mati. Mati apa ni? Mati dah. Okey. Boleh jawab? Tak, tak sure dah cikgu. Tak sure. Okey, Muhammad Firas. Ada orang nama Muhammad Firas? Ada. Jawab. Saya tak tahu lah cikgu. Okey, siapa yang boleh jawab? Tak ada siapa. Okey, apabila kadar fotosintesis dan kadar respirasi sel yang kekal pada titik papasan, hasil fotosintesisnya digunakan oleh respirasi tumbuhan. Sepatutnya hasil fotosintesis tu dibebaskan ke udara sebagai contoh oksigen. So kita boleh gunalah oksigen tersebut. Tapi bila dia berada kekal pada titik papasan, oksigen tu tak boleh dibebaskan ke udara sebab pokok itu akan guna semula sepenuhnya untuk proses respirasi. Okey, sebab dia pun nak bernafas juga. Okey, macam kamu ada duit RM1, orang nak pinjam. Tapi sedangkan kamu perlukan RM1 tu untuk makan. So kamu akan guna sepenuhnya. Balance tu baru kamu sedekahkan pada orang lain. Okey, itulah yang kesannya kalau fotosintesis dan respirasi itu kekal pada titik papasan. Okey, jadi orang lain tak boleh guna. Dia cukup makan untuk dia sahaja. Okey, begitu juga dengan hasil fotosintesis sepatutnya dia keluarkan glukosa. Glukosa tu tujuan dia adalah untuk pertumbuhan bunga, biji benih dan buah. Okey, tetapi apabila glukosa itu tidak dapat digunakan sebab dia dah guna untuk buat respirasi, tak dapat disimpan, jadi pertumbuhan itu tidak dapat dilakukan. Okey, begitu juga macam saya kata tadi, oksigen. Okay, jadi kamu faham tak titik papasan itu? Okay, dia macam waktu siang ada cahaya matahari, pokok akan melakukan fotosintesis. Okay, waktu malam tak ada cahaya matahari, pokok akan melakukan respirasi. Kenapa dilakukan respirasi? Sebab dia pun adalah benda hidup. Setiap benda hidup bernafas. Okey, daripada mana dia dapat oksigen untuk bernafas? Daripada hasil fotosintesis yang dikeluarkan tadi. Dia keluarkan oksigen. Okey, nanti oksigen itu akan diresap oleh respirasi. Untuk respirasi diri dia sendiri. Kemudian respirasi itu akan keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tadi nanti siangnya akan digunakan oleh proses fotosintesis. Tetapi ada satu satu masa di mana kita namakan sebagai titik pampasan, iaitu kalau kita lukiskan graf, okey, macam ni ke, dia ada satu point itu keadaan pengeluaran oksigen ataupun karbon dioksida adalah berkadar kosong. Berkadar kosong maksudnya dia tak guna, dia tak bebaskan keluar. Dia guna sepenuhnya. Ini kita namakan sebagai titik pampasan. Okey, ini berlaku sekiranya pada waktu siang cahaya matahari tak nampak sepenuhnya, terlindung, mungkin disebabkan oleh faktor cuaca, redup, mendung, hujan. Jadi dia tak boleh melakukan proses fotosintesis secara maksimum. Kalau dia tak boleh lakukan fotosintesis secara maksimum, automatically dia akan melakukan dia akan melakukan respirasi. Okey, jadi sampai masa tu itu yang kita namakan proses titik papasan di mana fotosintesis berlaku juga tapi tak sepenuhnya. Respirasi pun berlaku juga tetapi tidak sepenuhnya. Okey, dia berkadar kosong. Okey, keadaan ini tidak boleh
berkekalan. Kenapa tidak boleh berkekalan? Macam soalan tadi kata, sebab nanti tak ada oksigen yang berlebihan untuk dilepaskan ke atmosfera. Begitu juga dengan hasil fotosintesis yang lain seperti glukosa. Glukosa juga diperlukan untuk disimpan dalam buah. Itu yang akan memaniskan buah tadi. Okey, jadi dia tak boleh simpan macam nanti buah tu macam mana nak masak, macam mana nak membesar. Okey, boleh faham? Itu yang dimasukkan sebagai titik pampasan. Okey, perbandingan antara fotosintesis dengan respirasi dalam tumbuhan. Okey. Perbandingan dia, fotosintesis, organisma terlibat adalah tumbuhan hijau dan bakteria fotosintetik. Fotosintetik maksudnya bakteria itu boleh melakukan fotosintesis dengan melalui cahaya. Kemudian respirasi pula semua organisma hidup. Okey, perbezaan dia juga adalah jenis sel. Okay, berlaku di dalam sel yang mengandungi klorofil, manakala respirasi berlaku di dalam semua sel. Aspek pula jenis metabolisme, berlaku proses anabolisme untuk mensintesiskan glukosa menggunakan gas karbon dioksida dan juga air. Manakala respirasi adalah proses katabolisme. Ini anabolisme. Yang ini katabolisme, iaitu menguraikan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Ingat istilah dia ya, macam yang saya kata dalam struktur ataupun dalam bentuk esei, istilah memain peranan yang penting. Apabila ada istilah yang betul, baru kamu akan dapat markah. Bukan hanya sekadar cerita sahaja. Okey. Kemudian tapak pula adalah dekat kloroplas bagi fotosintesis, manakala bagi respirasi adalah mitokondrian. Bahan tindak balas adalah gas karbon dioksida dan juga air. Manakala respirasi adalah gas oksigen dan glukosa. Hasil adalah glukosa dan tenaga. Hasil sampingan adalah gas oksigen dan air. Respirasi adalah gas karbon dioksida dan air. Perubahan tenaga, tenaga diserap dan ditukar kepada tenaga kimia. Manakala respirasi, tenaga kimia ditukarkan kepada ATP dan tenaga haba dibebaskan. Bagi fotosintesis, foto that means dia memerlukan cahaya, manakala respirasi tidak memerlukan cahaya. Manakala persamaan kedua-duanya berlaku dalam organisma hidup, kedua-duanya melibatkan pengambilan dan pembebasan gas. Okey, tolong tengok bab persamaan dan perbezaan ini adalah favorite question dalam esei. Dia mesti akan beri bandingkan. Dia akan cakap bandingkan antara proses fotosintesis dan respirasi. Kalau di soalan dikata bandingkan proses antara fotosintesis dan respirasi, mesti ada dua aspek, iaitu mula-mula kamu nyatakan persamaan, lepas tu kamu nyatakan perbezaannya. Itu kalau soalan dikata bandingkan. Kalau soalan dikata bezakan antara fotosintesis dan juga respirasi, kamu hanya buat perbezaan sahaja, tidak perlu buat persamaan. Okey, bandingkan mesti ada persamaan dan perbezaan. Kalau bezakan pembezaan hanya melibatkan aspek pembezaan sahaja. Boleh buat dalam bentuk jadual tetapi hanya 2 kolom sahaja. Yang di tengah-tengah ni tak ada ya. Okey, perbandingan. Okey, hanya 2 kolom sahaja. Bandingkan A dengan B, apa dia. Dua perkara yang menjadi perbandingan tu mestilah sama. Okey. Kemudian okey, ini praktis formatif 2.5 sebagai kerja rumah. Okey, berikan definisi titik papasan 2 dan 3. Soalan 2 dan 3 sila salin dalam buku, tulis dan akan hantar lepas buka diskusi. Boleh? Boleh. Okey, good. 2.5. 1, 2 dan 3. Okey, apakah itu titik papasan? Titik papasan ialah aras keamatan cahaya dengan kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis. Okey, kalau dia kata titik papasan pada pokok paku pakis pada jam 10 pagi. Pada pukul berapakah pokok ara yang tumbuh tinggal di hutan yang sama mencapai titik papasannya? Okey, sebelum pukul 10 pagi kerana pokok ara yang tumbuh tinggi mendapat keamatan cahaya yang lebih tinggi. Ini adalah contoh soalan yang hebat ya. Okey, so kamu kena bandingkan apa sifat-sifat dia. Okey, kemudian
Pada titik pernapasan, kadar fotosintesis dan respirasi sel adalah sama, nyatakan kesan terhadap penghasilan glukosa oleh tumbuhan. Okey, glukosa yang dihasilkan oleh fotosintesis digunakan sepenuhnya dalam respirasi sel. Okey, manakala bagi pembebasan oksigen ke atmosfera, tiada oksigen dibebaskan ke atmosfera kerana digunakan sepenuhnya dalam respirasi. Okey, itu sahaja untuk 2.5. Kita teruskan dengan 3.1. Okey, tekan slide share. Siapa? Saya cikgu. Sila. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan membentangkan tentang nutrien tak organik utama. Seperti hidupan lain, tumbuhan memerlukan nutrien untuk tumbuh subur dan mengeluarkan hasil yang baik. Nutrien yang diperlukan tumbuhan terbahagi kepada dua, iaitu mikronutrien dan makronutrien. Mikronutrien terbahagi kepada karbon, kalsium, hidrogen, magnesium, oksigen, fosforus, nitrogen, sulfur dan kalium. Manakala makronutrien pula terbahagi kepada klorin, zinc, besi, kuprum, mangan, nikel, boron dan molybdenum. Tiga makronutrien utama ialah karbon, hidrogen dan oksigen. Ketiga-tiga ini dapat diperoleh dengan mudah daripada air, udara dan tanah. Oleh itu, tumbuhan jarang-jarang kekurangan nutrien ini. Kepentingan makronutrien dalam tumbuhan. Setiap makronutrien ada fungsi tersendiri bagi memastikan tumbuhan melengkapkan cita hidupnya dan mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimum. Jika tumbuhan ketiadaan satu atau lebih makronutrien, ianya akan menyebabkan kesan yang buruk ke atas pertumbuhan pokok. Makronutrien terbahagi kepada beberapa kelas bulan. Yang pertama, karbon, oksigen dan hidrogen. Fungsinya ialah ianya menjadi komponen dalam kita karbon dan kita oksigen serta komponen dalam semua sebatian organik tumbuhan dan komponen penting dalam sintesis gula. Kesan kekurangannya ialah proses fotosintesis tidak berlaku, kekurangan pembebasan gas oksigen oleh tumbuhan dan pertumbuhan terbantut sehingga boleh menyebabkan kematian kerana ketiadaan glukosa. Nitrogen fungsinya memberi warna hijau kepada tumbuhan melalui pembentukan klorofil dan komponen utamanya ialah protein, asid nukleik dan enzim-enzim dalam fotosintesis dan respirasi. Kesan kekurangannya ialah daun mengalami klorosis, iaitu daun menguning, khususnya pada daun matang. Kemudian daun sebelah bawah gugur, proses sintesis protein terjejas dan pertumbuhan terbantut. Yang ketiga ialah kalium. Fungsinya ialah ianya penting untuk mensintesis protein dan metabolisme karbohidrat. Ianya juga merupakan kofaktor bagi beberapa enzim dan membantu mengekalkan kesegahan tumbuhan. Kesan kekurangannya ialah sintesis protein terjejas, sisi daun berwarna kuning dan kematian tumbuhan pramatang. Seterusnya ialah kalsium. Fungsinya ialah komponen utama lamela tengah, dinding sel dan gentian gelendong semasa pembahagian sel. Kesan kekurangannya ialah pertumbuhan terbantut, daun yang terherot bercuping dan bahagian di antara urat daun menjadi kuning. Seterusnya ialah magnesium. Komponen utama struktur molekul klorofil, mengaktifkan beberapa enzim tumbuhan dan terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Kesan kekurangannya ialah bahagian di antara urat daun matang menjadi kuning, bintik merah pada permukaan daun dan daun bercuping. Fosforus. Fungsinya ialah mensintesis asid nukleik, ATP dan fosfolipid dalam membran plasma. Ianya juga bertindak sebagai koenzim dalam fotosintesis dan respirasi. Kesan kekurangannya pula ialah pertumbuhan akar yang tidak sihat,
pembentukan daun yang menjadi hijau tua dan pudar dan bintik merah ungu kelihatan pada daun tua. Akhir sekali ialah sulfur. Fungsinya ialah komponen untuk beberapa asid amino dan merupakan salah satu komponen vitamin B dan beberapa jenis koenzim. Kesan kekurangannya, daun atau seluruh tumbuhan menjadi kuning. Gambar berikut menunjukkan daun pokok anggur yang mengalami klorosis kerana kekurangan nitrogen. Daun dia berubah menjadi kuning. Yang bawah pula daun pokok jagung yang disebabkan kekurangan kalium. Seterusnya ialah kepentingan mikronutrien dalam tumbuhan. Yang pertama ialah klorin. Fungsinya penting dalam keseimbangan tekanan osmosis sel dan tindak balas fotosintesis. Kesan kekurangan, tumbuhan menjadi layu, pertumbuhan akar menjadi lambat, daun mengalami klorosis dan mengurangkan penghasilan buah. Terusnya ialah ferum. Fungsinya ialah bertindak sebagai kofaktor dalam sintesis klorofil dan penting bagi pertumbuhan pokok yang muda. Kesan kekurangan, daun muda menjadi kuning. Terusnya ialah mangan. Fungsinya mengaktifkan enzim-enzim fotosintesis dan penting untuk respirasi sel dan metabolisme nitrogen. Kesan kekurangannya ialah jaringan urat hijau berlatar belakangkan hijau muda dan bintik perang muda atau kelabu di antara urat daun. Yang keempat ialah boron. Ianya membantu akar dalam pengambilan ion kalsium dan translokasi sukrosa. Ianya juga terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan membantu pencabahan di bunga. Kesan kekurangannya, kematian tunas terminal dan pertumbuhan yang abnormal. Kedua, daun menjadi tebal, bergulung dan rapuh. Kelima ialah zinc. Ianya penting dalam pembentukan daun, bersintesis auksin, hormon pertumbuhan dan merupakan kofaktor dalam metabolisme karbohidrat. Kesan kekurangannya ialah permukaan daun berbintik dengan bahagian berklorosis dan pertumbuhan terbantut. Terusnya kukrum. Ianya terlibat dalam metabolisme nitrogen dan fotosintesis dan penting bagi pertumbuhan, pembiakan dan pembentukan bunga. Kekurangannya akan menyebabkan kematian apex pucuk muda, bintik perang kelihatan pada daun terminal dan tumbuhan menjadi terbantut. Seterusnya nikel. Komponen nikel fungsinya komponen enzim tumbuhan yang terlibat untuk menguraikan urea menjadi amonia yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Kesan kekurangannya, pertumbuhan terbantut, mengurangkan hasil tanaman dan kesan terbakar pada hujung daun disebabkan pengumpulan urea. Yang terakhir, molybdenum. Ianya terlibat dalam pengikatan nitrogen dan penurunan nitrat semasa sintesis protein. Kesan kekurangannya, klorosis pada bahagian di antara urat daun matang, daun berwarna hijau pucat dan hasil tanaman berkurangan. Terusnya, larutan culture. Larutan culture digunakan untuk digunakan untuk mengkaji kepentingan nutrien bagi pertumbuhan tumbuhan. Larutan culture juga dikenali sebagai larutan culture KNOW. Ianya mengandungi semua nutrien termasuk unsur surih yang diperlukan oleh tumbuhan untuk terus sihat. Larutan culture lengkap KNOW. Kalsium nitrat CaNO3 iaitu 0.8 gram, kalium nitrat KNO3 0.2 gram, kalium dihidrogen fosfat KH2 PO4 0.2 G, magnesium sulfat MgSO4 0.2 G, ferrum 3 fosfat FePO4 surih. Untuk pengetahuan semua, surih ni ialah unsur kimia yang kepekatannya sangat rendah. Dan yang terakhir ialah isolin iaitu 1000 PM3. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada siapa-siapa yang nak tanyakan soalan? Okey, nampak ada faham ni semua. Okey, 3.2. Ya, cikgu. Ya, sila.
3.2 sila. Ada nak tanya soalan? Tiga poin dua boleh present sekarang Khadijah Sakifah. Cikgu dengar kan? Dengar. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan subtopik dari bab 3 nutrisi dalam tumbuhan iaitu 3.2 organ pengambilan air dan garam mineral. Terdapat dua fungsi utama akar. Yang pertama, memberi sokongan dan kekuatan serta mengukuhkan kedudukan pada tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral dari tanah dan mengangkutnya ke batang dan seterusnya ke daun. Struktur akar dalam pengambilan air dan garam mineral. Bahagian pangkal akar merupakan bahagian akar yang bersambung dengan pangkal batang tumbuhan. Rambut akar pula diadaptasi daripada sel-sel epidermis akar. Rambut akar juga menambah jumlah luas permukaan akar untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Bahagian jidal akar berada di hujung akar. Jidal akar juga melindungi akar daripada kerosakan semasa penembusan ke dalam tanah. Seterusnya, penyesuaian akar dalam pengambilan air dan garam mineral. Bahagian epidermis, sel-sel epidermis akar disusun rapat. Dinding sel nipis dan membran sel yang telap terhadap air memudahkan pergerakan air di dalam akar. Terdapat sel epidermis yang membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Sel-sel rambut akar tidak dilapisi oleh kutikel bagi membenarkan penyerapan air. Sel-sel rambut akar juga mempunyai vakuol yang besar untuk menyimpan air dan garam mineral untuk memastikan penyerapan air berlaku dengan cepat. Seterusnya, bahagian korteks. Korteks terletak di bawah lapisan epidermis. Korteks mempunyai dinding sel yang nipis untuk memudahkan pergerakan air di dalam akar. Sel-sel disusun longgar untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Sebahagian besar korteks terdiri daripada sel-sel parenkima. Seterusnya, bahagian endodermis. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder vaskular. Sel-sel endodermis tersusun rapat dan setebal satu lapisan sel. Sebahagian besar sel endodermis mengalami penebalan suberin atau lignin pada dindingnya yang membentuk jalur Casparian. Endodermis hanya membenarkan air dan garam mineral yang diserap daripada tanah memasuki silinder vaskular tetapi bukan gelembung udara. Akhir sekali, bahagian silinder vaskular. Silinder vaskular merupakan teras akar yang terdiri daripada tisu xylem dan tisu phloem yang dikelilingi oleh tisu perisikal setebal satu sel. Perisikal terlibat dalam pertumbuhan sekunder dan pembentukan cabang akar. Biasanya tisu xylem dan tisu phloem disusun dalam corak yang berbentuk bintang. Tisu xylem mengangkut air dan garam mineral, manakala tisu phloem mengangkut bahan organik seperti sukrosa dan hormon tumbuhan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada soalan? Okey, bagus. Sangat faham semuanya. Okey, 3.3. Jangan lupa dekat chat ada saya letakkan link kehadiran KIN ya. 3.3 Amelia Shamimi. Ya cikgu. Okey, tekan sila. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tajuk 3.3 iaitu kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. So, nutrisi ni ialah proses organisma memperoleh tenaga dan nutrien daripada makanan untuk pertumbuhan,
penyelenggaraan dan pembaikan tisu yang rosak. Tumbuhan parasit, epifit dan karnivor mempunyai penyesuaian yang berbeza daripada tumbuhan lain bagi mendapatkan keperluan nutrisi. Jadi, penyesuaian nutrisi dalam tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit ni dihidup menumpang pada tumbuhan lain iaitu perumah. Akar tumbuhan parasit dia menyerap bahan organik, mineral dan air dengan perumahnya menembusi batang perumah sehingga ke berkas vaskular perumah. Ini akan menyebabkan tumbuhan parasit ini membesar lebih cepat dan subur. Manakala perumah pula dia akan mati sebab mengalami kekurangan nutrisi dan mengering. Okey, seterusnya ialah tumbuhan epifit. Tumbuhan epifit ni dia merupakan tumbuhan hijau yang hidup pada tumbuhan lain iaitu perumah. Epifit ni dia mendapat lebih banyak cahaya matahari untuk berfotosintesis dengan menumpang pada pokok perumah yang lebih tinggi. Tumbuhan ni mensintesis makanan sendiri. Epifit tidak mengancam perumah kerana akar epifit ni dalam menyerap nutrien yang terkumpul di celah batang pokok perumah. Kebanyakan epifit mempunyai batang yang bengkak yang dapat menyimpan air yang banyak. Dan akhir sekali, tumbuhan karnivor. Tumbuhan karnivor ni dia mampu mensintesiskan makanan sendiri dengan menjalankan fotosintesis. Tumbuhan karnivor dia merembes nektar dan mempunyai kelongsong untuk memerangkap mangsanya iaitu serangga. Mangsa seterusnya dicernakan dengan jus pencernaan secara perlahan-lahan. Serangga yang ditangkap dapat membekalkan nitrogen kepada tumbuhan ini. Nitrogen ini dia penting untuk pertumbuhan. Hal ini kerana tumbuhan karnivor ni dihidup di kawasan tanah yang kurang sumber nitrogen. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih. Suara macam orang tak ada tebak. Okey, teruskan. Next 4.1. Siapa ada soalan sebelum tu yang nak tanya? Siapa ada soalan? Ada, teruskan 4.1. Farah Ashura. Ada? Ada cikgu. Okay, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kan? Dengar. Hari ini saya Farah Ashura dari Masuki akan membentangkan subtopik 4.1 tisu vaskular daripada bab 4 langkutan dalam tumbuhan. Keperluan pengangkutan dalam tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan organisma multisel yang terbentuk daripada sel-sel yang memerlukan air dan nutrien. Saiz sesebuah tumbuhan itu mempengaruhi proses penyerapan keperluan asas daripada persekitaran. Contohnya, kalau saiz tumbuhan itu besar dan tinggi, ia akan menyebabkan tumbuhan tersebut tidak mempunyai jumlah luas permukaan yang cukup. Secara tidak langsung, proses penyerapan keperluan asas daripada persekitaran sukar untuk berlaku. Bagi mengatasi masalah ini, tumbuhan mempunyai tisu vaskular untuk mengangkut air, garam mineral dan nutrien ke semua sel. Tisu vaskular. Tisu vaskular terbahagi kepada dua iaitu xylem dan phloem. Xylem berfungsi mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke batang dan daun tumbuhan. Manakala phloem pula berfungsi mengangkut sebatan organik yang disintesis oleh daun melalui proses fotosintesis ke batang dan akar.
Bagi tumbuhan yang mempunyai sistem pengangkutan, ia dikenali sebagai tumbuhan vaskular. Manakala tumbuhan yang tidak mempunyai sistem pengangkutan, ia dikenali sebagai tumbuhan bukan vaskular. Seterusnya, penyesuaian struktur saloxylem dan tracheid dengan pengangkutan air dan garam mineral. Selain daripada mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke batang dan daun, xylem juga berperanan untuk memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Fungsi struktur saloxylem dan tracheid. Saloxylem ni merupakan sel-sel mati yang apabila ia matang, ia tidak mempunyai cytoplasma. Saloxylem ni tersusun memanjang dari hujung ke hujung untuk membentuk turus yang berterusan. Ini akan memudahkan lagi pengangkutan air dari akar ke daun. Dinding saloxylem ni pula mempunyai penebalan lignin yang tidak sekata. Penebalan lignin yang tidak sekata ni berfungsi memberi kekuatan kepada struktur saloxylem supaya ia tidak ranak oleh daya tegangan dan perubahan tekanan yang terhasil apabila air bergerak melaluinya. Ia juga berfungsi menyokong pokok daripada lenturan. Seterusnya tracheid. Dinding sel tracheid ini juga mempunyai penebalan lignin dan yang berfungsi untuk membenarkan pergerakan air ke sel tracheid bersebelahan. Penyesuaian struktur tiup tapis dan sel rakan dengan pengangkutan bahan organik. Tisu flowworm berfungsi mengangkut dan mengajukan sebatian organik terlarut seperti sukrosa, asid amino dan hormon tumbuhan ke seluruh pokok. Tidak seperti tisu xylem, tisu flowworm ni merupakan sel hidup kerana ia mempunyai cytoplasma. Fungsi tiup tapis dan sel rakan. Tiup tapis ni dia tidak mempunyai nukleus, ribosom dan vakul. Oleh sebab itu, ini akan membolehkan sukrosa melalui tiup tapis dengan lebih mudah. Di kedua-dua hujung tiup tapis ni terdapatnya plat tapis. Plat tapis ni mempunyai liang-liang yang membolehkan sebatian organik mengalir dari satu tiup tapis ke tiup tapis yang seterusnya. Sel rakan juga mempunyai mitokondria bagi membekalkan tenaga ATP untuk mengangkut sukrosa dari daun melalui tiup tapis secara pengangkutan aktif. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih ucapkan. Siapa ada soalan? Ada soalan? Okey, petang memang tak ada soalan. Okey, next. 4 poin berapa? 4.2. Faris, silakan. Firas. Faris tu Firas. Faris. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang pengangkutan air dan garam mineral. Air penting untuk pertumbuhan pokok kerana ia dapat membantu untuk menggerakkan garam mineral dari dalam tanah ke batang dan daun. Pengangkutan air ini dibantu oleh 3 cara, iaitu tarikan transpirasi. Tarikan transpirasi terhasil apabila air yang tersejat melalui stoma menarik air dari dalam daun. Yang kedua ialah tindakan kapilari. Tindakan kapilari yang terhasil daripada daya lekatan dan daya lekitan molekul air menggerakkan air ke atas melawan tarikan graviti di dalam batang pokok. Yang ketiga ialah tekanan akar. Ia menggerakkan air dari tanah ke dalam saloxylem akar secara osmosis. Pergerakan air dari dalam tanah ke saloxylem. Yang pertama, keupayaan air sel rambut akar ialah lebih rendah berbanding keupayaan di dalam tanah. Hal ini kerana ion mineral dipump secara aktif oleh sel rambut akar ke dalam vakuol sel rambut akar. Seterusnya, air dari tanah meresap masuk ke dalam sel rambut akar dan sel epidermis secara osmosis. Seterusnya, keupayaan air yang tinggi dalam sel rambut akar akan menyebabkan air meresap dari sel rambut akar ke korteks secara osmosis.
Keadaan ini menyebabkan osmosis berlaku secara berterusan merentas lapisan korteks, endodermis dan perisker. Hal ini telah mewujudkan tekanan akar yang menolak air ke dalam salur xilem akar dan salur xilem batang. Seterusnya, pergerakan air di dalam salur xilem. Ia dibantu oleh tindakan kapilari xilem yang dihasilkan oleh daya lekitan dan daya lekatan serta tarikan transpirasi. Daya lekitan ialah daya yang wujud antara molekul air, manakala daya lekatan ialah daya yang wujud antara molekul air dengan dinding xilem. Daya lekatan dan lekitan ini menghasilkan daya tarikan yang dapat menggerakkan air secara berterusan. Tarikan transpirasi ialah tarikan yang menarik molekul air dari dalam salur xilem daun untuk bergerak ke luar daun. Tarikan ini terhasil semasa proses transpirasi berlaku iaitu air melalui stoma yang terbuka. Gutasi dalam tumbuhan. Gutasi ialah rembesan titisan air melalui struktur khas di bahagian hujung urat daun tanpa melibatkan bahagian stoma akibat tekanan akar yang tinggi. Gutasi ini selalunya berlaku apabila tekanan akar yang tinggi dan kadar transpirasi rendah. Ia berlaku pada waktu malam dan awal pagi kerana mempunyai kelembapan yang tinggi dan suhu yang rendah. Keadaan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi dan gutasi. Kesan tumbuhan yang tidak menjalankan gutasi ialah proses penyerapan air di dalam persekitaran kelembapan relatif yang tinggi akan terganggu kerana tekanan akar yang efektif tidak dapat dibekalkan. Seterusnya, bahan kumuh tidak dapat disingkirkan dan akhir sekali daun akan terdedah kepada patogen dan akhirnya gugur kerana urat daun pecah akibat tekanan urat daun yang tinggi. Manakala tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi akan menyebabkan enzim akan dinyahhasilkan dan proses kimia terganggu kerana suhu optimum tumbuhan tidak dapat dibekalkan. Seterusnya, ion mineral tidak dapat diangkut dari akar ke daun untuk fotosintesis. Tumbuhan akan layu kerana pengangkutan air ke seluruh pokok terganggu. Dan akhir sekali, tumbuhan akan mati pada jangka masa yang lama. Sekian, terima kasih. Kalau lagi nak tanya soalan, ada siapa yang nak tanya soalan?